Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد نبي المهدى وإمام المجتبى ورسولنا المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن جهد بجهاده ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل من الإمام الحافظ قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والله الذي خلقكم من ضعف ثم جعلكم من بعد ضعف قوة ثم جعلكم من بعد قوة ضعف وشيبة. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kamu bermula daripada kamu lemah, kamu bayi dan kamu lemah. Kemudian Allah jadikan kamu orang yang kuat, ada akal, ada ilmu, ada tenaga, ada kekuatan. Kemudian Allah kembalikan kamu dalam keadaan lemah, tua, sehingga ada di antara kamu yang terlalu lemah, yang nyanyuk. Dan itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam memperjalankan kehidupan manusia. Para hadirin yang dikasihi sekalian, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa surau, pegawai-pegawai surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, sekalian pimpinan-pimpinan masyarakat, sekalian para tetamu Allah, muslimin muslimat, ibu ayah, abang, adik, anak-anak para tetamu Allah. Alhamdulillah, syukur kita rafa'kan kepada Allah. Sekali lagi pada malam ini kita dapat bertemu hasil daripada nikmat Allah yang bertali arus, yang berterusan, yang masih mengizinkan kita untuk kita bernafas, mengizinkan kita untuk mempunyai iradah, kehendak untuk kita datang, kehendak untuk kita berjamaah,
kehendak untuk kita sujud kepada Allah, kehendak untuk kita datang mencari bekalan-bekalan dalam perjalanan kita yang singkat dan untuk perjalanan kita yang panjang selepas daripada kita akan dijemput, dimatikan oleh Allah. Kehendak untuk kita menjadi tetamu Allah, kehendak untuk sama-sama kita memakmurkan rumah Allah, dan kehendak untuk kita mengisi ruang masa kita dengan suatu yang sangat berharga, yang sangat bermanfaat, iaitulah mengisi dengan majlis zikir, majlis taman-taman syurga yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mempermudahkan jalan-jalan kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dikasihi sekalian, dalam ayat yang saya bacakan dalam pertemuan kita yang lalu, saya telah menyebut tentang hasil daripada kehidupan berkeluarga ataupun manfaat daripada kehidupan kita berkeluarga ialah beroleh zuriat-zuriat yang baik. Dan kepentingan zuriat itu kerana mungkin dia akan menjadi penyelamat kepada kita, ataupun mungkin kita akan diselamatkan oleh mereka. Mungkin kita akan menyelamatkan mereka. Bergantung siapa yang paling bermanfaat dan siapa yang paling beriman hidup atas muka dunia, yang akhirnya nanti syurga itu akan menjadi tempat perhimpunan di kalangan zuriat-zuriat kita. Sebab itu bersyukur dan beruntung bagi mereka yang punya zuriat yang paling beriman, yang paling soleh, sehingga nabi-nabi dan rasul-rasul alaihissalatu wassalam mementingkan kelahiran zuriat-zuriat yang baik. Bukan sekadar sebelum mereka wafat, mereka hendak memastikan bahawa anak-anak mereka semua mengabdikan diri kepada Allah. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana Nabi Yaqub alaihissalam, sebagaimana nabi-nabi yang lain, mereka akan bertanya kepada anaknya, "Madza ta'buduna min ba'di?" Apa yang kamu nak sembah selepas daripada aku nanti? Selepas aku wafat nanti, apa yang kamu nak sembah? Maka anaknya pun menjawab, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaina." Kami akan sembah kamu dan sembah tok-tok kami dulu, iaitulah Tuhan Nabi Nuh, Tuhan Nabi Ibrahim. Dan jawapan itu menjadi satu kegembiraan, kesyukuran kepada para nabi, kerana meninggalkan zuriat yang akan terus beriman. Apatah lagi dalam proses untuk mendapatkan zuriat, tidak lekang di mulut mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beroleh zuriat yang baik-baik, anak yang baik-baik, sebagaimana Allah paparkan dalam Al-Quran keluarga Ali Imran. إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.
Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mereka beroleh seorang anak lelaki. Bukan sekadar anak lelaki yang baik. Dan kalau Allah kurniakan dia anak lelaki, dia bernazar, dia hendak anak mereka itu berkhidmat di rumah Allah. Dia berkhidmat di rumah Allah. Itu nazar dia. Namun Allah tetap kurniakan anak. Namun yang dikurniakan ialah anak perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa, memang tak sama anak lelaki dengan anak perempuan. Tapi namun dia tetap zuriat di sisi Allah. Sebab itulah Ali Imran melaksanakan nazarnya dengan meletakkan anak pertama diberi nama Maryam. Kedua, diletaknya Maryam itu di mihrab, tempat beribadah, tempat mengabdikan diri kepada Allah, supaya dia berkhidmat di rumah Allah. Dan Allah sentiasa akan kurniakan kepada Maryam dengan rezeki-rezeki yang Allah turunkan daripada langit, sehingga dikurniakannya seorang anak lelaki dalam perutnya tanpa seorang ayah. Itulah kurniaan Allah. Menginginkan supaya lahirnya daripada Maryam itu zuriat-zuriat yang baik daripada keluarga Ali Imran. Tidak sebagaimana Nabi Allah Zakaria yang menjaga Maryam. Nabi Zakaria yang menjaga Maryam sentiasa berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku seorang anak pun padalah, seorang anak lelaki. Doa itu disebut oleh Nabi Zakaria tiap-tiap hari. Walaupun usia perkahwinannya sudah menjangkau 90 tahun. Belum lagi dikurniakan anak, tapi tak putus asa. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Maryam, Kaf haya ansa zikru rahmatu rabbika amdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyah. Wa qala rabbi inni wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'i rabbika syaqiyya. Ya Allah, kata Nabi Zakaria, tulangku ni dah lemah dah, rambutku ni dah beruban putih dah. Tapi aku takkan putus asa. Aku akan terus minta kepada kamu. Aku takkan putus asa. Apa diminta? Kurniakanlah kepadaku seorang anak lelaki padana. Zuriat. Seorang anak lelaki yang baik. Maka di atas berkat kesabaran Nabi Allah Zakaria dalam usia yang sudah begitu tua, Allah kurniakan. Datang malaikat beritahu kepada Nabi Zakaria, fanadatsul malaikah wa huwa qa'im wa yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Wahai Zakaria, Allah perkenan untuk kurniakan kamu seorang anak lelaki, nama dia Yahya. Ada 4 sifat yang baik kepada Yahya. Belum lagi mengandung, nama dah bubuh dah. Allah dah sebut nama dia Yahya. Sebelum ni tak ada seorang pun nama Yahya. Musaddiqan bi kalimatihi wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas salihin. Ada 4 yang baik yang ada pada Yahya. Itu janji Allah. Walaupun ketika minta itu, isteri Nabi Zakaria dah tak datang bulan lagi dah lama dah, 10 tahun dah putus haid. Tapi kehendak Allah itu mengatasi segalanya.
Maka tuan-tuan sekalian, begitulah keinginan untuk beroleh zuriat-zuriat yang baik. Maka ayat tadi Allah SWT sebut, dan apa saya sebut ini berkaitan dengan perbincangan kita, masih lagi dalam perbincangan berkaitan dengan manfaat daripada rumah tangga Islam. Saya mestilah membina keluarga saya sebagai keluarga yang Muslim. Dalam tuan-tuan saya tak tahu muka surat berapa, tapi lebih kurang dalam muka surat 47 begitulah, 48 ke 49. Sebab saya guna teks yang bahasa Arab. Antara manfaat ialah zuriat. Sebab itu dalam Al-Quran, sebagaimana ayat yang saya sebut, Allah akan perjalankan kita dalam kehidupan ini melalui 3 alam penting. Pertama ialah ketika kita berada pada alam rahim. Alam rahim ini, walaupun alam ini tidak lama, alam ini tidak lama, tapi duduk alam ini alam yang sangat, alam yang seronok. Apa seronoknya? Sebab alam ini alam yang kita tak payah nak fikir dah. Kerja kita tidur je dalam rahim mak kita dulu. Tu kerja kita. Tak ada benda dah yang kita nak fikir, tak payah nak susah-susah fikir. Harga minyak naik ke, harga ayam naik ke, harga barang naik ke, tak payah nak fikir dah dalam rahim. Kerja kita tidur, beralih, tidur, beralih, tidur, beralih. Macam tu je lah. Makanannya pun satu warna je. Warna merah je, darah je. Tak ada warna-warni macam kita hidup dunia. Tapi satu kehidupan yang kita tak payah nak fikir banyak. Seronok rasa duduk dalam rahim. Tetapi yang hidup di dunia ketika itu tidak sabar-sabar menanti kedatangan kita. Terutama mak kita, terutama ayah kita. Adik-beradik kita yang sudah pun keluar, yang sudah pun hidup atas muka dunia. Abang-abang kita, kakak-kakak kita, tok kita, nenek kita, pakcik-pakcik kita, sepupu-sepupu kita. Dia orang sentiasa tanya kepada mak kita dulu, bila nak bersalin, bila nak bersalin, bila nak bersalin. Cuma canggihnya sekarang dah ada tarikh due dah. Walaupun kadang-kadang tak berapa tepat, tapi dah ada tarikh sekurang-kurang. Tak sabar tunggu. Bila nak bersalin, bila nak bersalin. Pasal apa yang dunia tak sabar tunggu, padahal duduk dalam tu sedap dah. Sebab pengalaman yang telah duduk dalam dunia, sedap-sedap macam mana pun dalam rahim, lebih sedap lagi hidup duduk dalam dunia. Seronok lagi duduk dalam dunia. Pasal apa? Pasal dalam rahim kita duduk seorang-seorang macam tu lah. Tapi atas muka dunia ni kita boleh bergaul dengan orang ramai, dengan mak kita, dengan ayah kita kenal. Lama-lama kita pula hidup berkeluarga pula, kita kahwin pula, kita ada anak pula, kita ada kawan-kawan, ada jiran-jiran. Macam-macam hidup dalam dunia, ada aktiviti. Boleh mengaji, boleh sembahyang. Makanan pula berwarna-warni. Ada hijau, ada hitam, ada merah, ada kuning, ada biru. Macam-macam. Jadi, pengalaman orang yang duduk dalam dunia merasakan bahawa walaupun duduk dalam rahim itu suatu yang memang seronok, tapi pengalaman yang duduk dalam dunia merasakan bahawa dunia ini lebih seronok. Sebab itu yang di dunia ternanti-nanti kedatangan daripada manusia yang berada dalam rahim ketika itu. Kemudian bila kita sudah duduk dalam dunia, Allah beritahu kepada kita melalui Nabi kita Muhammad SAW bahawa ada pula kumpulan lain yang sekarang ini sedang ternanti-nanti kedatangan kita.
Ada sekumpulan yang sedang ternanti-nanti kedatangan kita. Kita nak pergi mana ni? Sehingga ada orang lain ternanti-nanti kedatangan kita. Maka siapa mereka yang ternanti-nanti kedatangan kita? Yang ternanti itu ialah arwah mak kita, arwah ayah kita, arwah tok kita, arwah nenek kita, arwah abang-abang kita, arwah kakak kita. Bahkan boleh jadi ada arwah anak-anak kita yang telah pun kembali ke rahmatullah. Allazina amanu wattaba'anhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum. Sekumpulan ini sedang ternanti-nanti kedatangan kita. Pasal apa? Padahal kita dulu dah duduk dalam dunia, dulu dalam rahim, orang ternanti-nanti kita lahir dalam dunia. Bila kita dah ada dalam dunia, ada pula kata Allah sekumpulan manusia yang sedang ternanti-nanti kedatangan kita. Siapa dia? Para arwah, keluarga kita, mak kita, ayah kita. Pasal apa mereka ternanti-nanti? Sebab seronok-seronok dalam dunia, rupanya di alam barzah itu lebih seronok lagi daripada dunia. Pasal mereka sudah ada pengalaman. Mereka sudah ada pengalaman. Sebab mereka melalui kehidupan ini, kata Allah, biimanin. Dia melalui kehidupan ini dengan iman. Bila mana mereka melalui hidup ini dengan iman, maka bila pergi alam barzah, rupanya layanan Allah di alam barzah itu jauh lebih hebat, jauh lebih baik, sehingga pengalaman itulah yang menyebabkan mereka tertunggu-tunggu kedatangan kita sekarang ini. Bila nak sampai anak aku? Bila nak sampai anak aku? Bila nak datang anak aku? Dia sentiasa sembang sesama mereka. Kita baca dalam kitab At-Tazkirah, Imam Al-Qurtubi memuatkan hadis-hadis, dan dia menyebut sekali kluster hadis, yang mana sahih, yang mana hasan, yang mana daif, yang mana maudhu', semua disebut. Jadi di antara hadis sahih, Nabi menyebut bahawa kumpulan inilah nanti apabila mereka sudah berada di alam barzakh, mereka akan sentiasa berhubung sesama mereka, bersembang sesama mereka, sebab mereka pada ketika itu, kata Nabi, innal maita yakhtar qaumun salihuna ma'ahum. Mereka yang berada dalam alam barzah itu, mereka nanti akan memilih kawan-kawan mereka yang soleh-soleh, yang baik-baik, berada dalam satu himpunan sahaja. Yang tak baik itu berada dalam himpunan yang lain. Maka sebab itu, ketika itulah seronoknya berada di alam barzah. Apa seronoknya? Seronoknya sebab tak payah nak susah-susah, tak payah nak pergi masjid, tak payah nak pergi surau, tak payah nak bangun awal-awal pagi, tak payah, tak payah. Tak payah. Tak payah nak berpenat lelah, tak payah bersantai saja. Itu baru muqaddimah kepada syurga, bukan lagi syurga, belum lagi balasan, barulah itu baru nikmat kubur dipanggil. Sementara menanti panggilan masuk syurga, baru nikmat kubur, layanan para arwah di Darul Barzakh, kata Nabi. Di satu tempat dihimpunkan mereka itu seronoknya. Dan sesama mereka bersembang. Ayah kita dah berkumpul dengan mak kita, apa semua, tok-tok kita, nenek kita dah berkumpul, sembang sama mereka. Bila nak sampai? Bila sampai sahaja, mereka nanti akan menyambut kita dengan penuh keseronokan. Sebagaimana kalau kita sambut ahli keluarga kita pergi haji, baru 40 hari pergi haji, balik itu peluk dia tu macam tak nak lepas. Apatah lagi mereka dalam keadaan pengalaman hidup dalam alam barzakh yang jauh lebih seronok. Maka bila kita sampai dan menjadi kumpulan mereka yang disebut kaum yang saleh, maka itulah mereka menyambut kita dengan penuh keseronokan. Itu satu kumpulan. Sebab apa? Sebab pengalaman mereka dari alam barzakh itu lebih seronok. Memang
Sebelum itu kita kata dunia seronok, sebab itu kita nanti orang yang ada dalam alam rahim. Seronok-seronok dunia. Kita terpaksa bergaul dengan semua orang, betul? Tapi kita bergaul orang baik pun kita bersama kita, orang jahat pun bersama kita. Ada kawan-kawan kita, ada kawan yang baik, kawan menipu kawan pun ramai juga, kawan kelintong kawan pun ramai juga. Itu hakikat hidup dalam dunia. Kita bermuasyarah dengan masyarakat, bermuamalah dengan masyarakat. Kita beli, ada penjual yang jujur, ada penjual yang tak jujur. Dalam bercakap dia kata betul-betul, kadang tipu juga, kan? Dah tahu dah nak beli musangking, dia kata bagus-bagus, isinya bagus. Balik, satu apa pun tak boleh makan, kena tipu juga. Itu hidup dalam dunia. Kena caci, kena maki, kena fitnah, itu biasa. Macam-macam warna-warni hidup dalam dunia. Tetapi Allah kata kita takkan jumpa alam ini ketika kita berada di alam barzakh. Takkan jumpa. Takkan jumpa ini. Perhimpunan itu perhimpunan orang yang baik-baik. Itu waktu kita nak rehat. Tak payah nak susah-susah dah. Nak fikir nak pergi kuliah ke tak pergi kuliah. Nak pergi berjamaah ke tak pergi berjamaah. Kan? Tak berjamaah, malu pula nanti isteri kata apa. Dulu masa PKP tak berjamaah, komen kita macam-macam. Macam tu pun tak boleh, macam tu pun tak boleh, macam-macam SOP. Dah bila boleh pula, tak pergi pula. Isteri kata apa, terpaksa pergi juga. Bukan tuan-tuan lah. Nak sebutnya, macam-macam karena. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Allah kata, segala penat lelah kita hidup dalam muka dunia ini, maka apabila kita sudah menghadap Allah, itulah pembayaran kepada segala penat lelah kita, dan kita lepas itu tak payah nak berpenat lelah. Allah akan beri kerehatan kita yang benar-benar rehat bagi orang yang dalam dunia dulu, innaka kadihun, dalam keadaan kita pada ketika itu penat dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingat tak penat tuan-tuan sekalian? Balik kerja, mandi-mandi terus pergi surau, ingat tak penat? Penat. Sok bangun pagi-pagi pula, tak ada masa dah kita nak balik daripada sembahyang subuh terus kita pergi ke bekerja, penat. Memang penat. Tapi tidak percuma kepenatan itu, kata Allah. Tidak percuma. Itu sebab disebut innal maut lil muslimin kafaratul lahum. Sesungguhnya kematian bagi seorang muslim itu adalah kafarah kepada dia. Apa makna kafarah? Makna kafarah itu ialah balasan, pembayaran, balasan. Bagi orang yang dulunya sibuk, mati itu kafarah. Kafarah itu, selepas itu kita tak payah nak sibuk-sibuk lagi dah. Rehat dah kita. Rehat dah kita. Tak payah nak fikir apa-apa dah. Tak payah nak fikir. Siapa nak jadi Perdana Menteri, nak fikir panjang. Tak payah dah, tak payah. Waktu itu kita rehat. Itu disebut kafarah. Keduanya, dia kafarah daripada dosa. Bagi seorang Muslim, bila kita mentaati Allah, macam-macam serangan kita, terutama daripada syaitan. Tapi bila sudah dimatikan oleh Allah, itulah dia kafarah. Kita rehat dah. Tak ada dah nak ganggu-ganggu kita lagi. Lepas pada itu dah. Berlainan dengan orang yang waktu hidup dunia, memang dia mencari bermalas-malas. Dia nak rehat je. Dia nak rehat. Orang berjemaah dia buat tak tahu. Orang sembahyang dia buat tak tahu. Dia kata, sembahyang kat rumah pun sah juga, Ustaz. Sah. Siapa kata tak sah? Cuma Nabi kata, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sembahyang jiran masjid kecuali di masjid. Tidak sempurna. La salata, kata ulama hadis, bukan tidak sah. Sah. Atau sembahyanglah di rumah. Tapi memang Nabi kata sebaik-baik sembahyang itu adalah di rumah, kecuali berjamaah sembahyang fardu.
Yang lain afdalnya di rumah. Bahkan sembahyang-sembahyang sunat pun afdal di rumah. Tuan-tuan kalau mampu sembahyang sunat itu di rumah, 10 minit sebelum qomat, waktu lain, waktu subuh 15 minit, rumah pula dekat sangat dengan surau. Sembahyang dulu sunat di rumah, tu lebih afdal. Sebab Nabi sembahyang sunat itu di rumah. Kan? Nanti lepas solat isyak, Nabi pun balik sembahyang sunatnya di rumah. Sembahyang sunatnya di rumah, itu lebih afdal. Tapi berjemaahnya di masjid. Jemaahnya di masjid. Itu kalau kita mampu buat di rumah. Kalau tak mampu, sama-sama di masjid. Boleh jadi rumah jauh, nanti tak sempat nak bertakbir bersama-sama dengan imam. Itu lebih baik. Sebab itu lepas sembahyang sunat, umpamanya ba'diyah, terbaiknya ialah kita mencari tempat yang bukan tempat kita sembahyang fardu, beralih sedikit. Beralih sedikit. Itu sunat. Boleh kita berdiri di tempat kita sembahyang isyak tadi, boleh. Tapi sunatnya, afdalnya beralih sedikit. Pasal apa? Banyak yang kita pijak untuk mengabdikan diri kepada Allah. Lebih afdal lagi ialah terus balik ke rumah. Itu ramai penganut, terus balik ke rumah. Tapi sebenarnya terus balik ke rumah itu adalah lebih baik sembahyang sunatnya di rumah. Kan? Tak sembahyang pun tak apa, nak buat macam mana? Dia hanya sembahyang sunat. Jadi tidak sempurna sembahyang bagi jiran masjid kecuali di masjid. Kan? Waktu pagi kan berdentang-dentum azan sampai telinga kita kan. Biasa 5-6 masjid sampai. Kena pula kat bandar macam ni, macam-macam, satu taman, satu surau. Semua taman sampai telinga kita. Ada yang pening. Dia kata, payahlah Ustaz. Banyak sangat sampai telinga ni, mana satu nak pergi? Dia kata, pening dia. Lama-lama, 5-5 tak pergi. Dia 5 surau, dia boleh dengar azan. Pening dia kata. Mana satu nak pergi? 5-5 tak pergi. Itu bukan pening. Itu biol nama. Itu biol. Kalau dia biarkan boleh jadi gila. Kalau terus juga gila, dia boleh jadi gila babi. Baik. Jadi biar kita berpenak lelah. Sebab memang kehidupan dunia ini tempat untuk kita berpenak lelah. Mati, itu sebab itu yang pengalaman hidup yang telah mati, dia telah merasakan nikmat itu berada di alam barzakh. Sebab itu dia tak sabar-sabar. Dia tak sabar untuk menanti kita. Sebab itu dalam satu hadis yang lain, riwayat Imam Al-Qurtubi, ataupun yang dimasukkan oleh Imam Al-Qurtubi, Anas bin Malik menyebut bahawa Nabi SAW menyebut orang yang baru dimasukkan ke dalam, dikebumikan, nanti dia akan didatangi oleh 2 malaikat dan akan didudukkan. Kemudian akan didatangkan oleh malaikat seorang lelaki dan ditanya siapakah lelaki ini. Maka orang orang beriman yang ditanya tadi pun menjawab, dia adalah hamba Allah wa Abdullah wa Rasuluh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh menjawab lelaki itu adalah Nabi Muhammad. Itu sahaja sudah cukup menjadi satu kegembiraan. Boleh menjawab itu satu kegembiraan, sehingga selepas itu dibentangkanlah di hadapannya syurga yang dia akan duduk nanti. Maka pada ketika itu Nabi kata, lelaki ini ataupun orang ni, dia minta kepada malaikat nak balik ke rumah. Pasal apa? Nak beritahu kepada cucu dia, nak anak-anak dia, bagi tahu zuriat dia supaya berimanlah kepada Allah. Sebab memang sungguh dia telah dibentangkan syurga yang begitu cantik. Dia nak beritahu. Jangan sampai tak sembahyang, jangan sampai tak puasa, jangan sampai tak zakat, jangan suka maki orang, bermanfaatlah kepada orang lain. Dia nak beritahu itu supaya zuriatnya nanti juga akan dapat mengecapi nikmat itu. Akan dapat mengecapi nikmat itu.
Tu pasal apabila zuriatnya datang nanti, dia cukup seronok. Tapi apakan daya, memang malaikat beritahu memang dia dah tak boleh balik dah. Alam itu nama dia alam barzakh. Barzakh ini, antara nama barzakh itu ialah alam yang kukuh. Yang roh memang takkan terlepas daripada alam itu. Tu alam barzakh. Alam yang kukuh. Tak boleh nak balik dah lah. Kukuh. Sebab tu tak ada roh yang balik. Tak payah nak sambut roh balik, tak payah. Tak ada roh yang balik. Itu satu kehidupan. Maka oleh sebab itu, nikmatnya zuriat yang baik yang kita sebut. Dan itu sedikit daripada manfaat beroleh zuriat yang baik. Kemudian mas'uliyatun ma ba'da ziwaj, tanggungjawab selepas daripada perkahwinan. Itu semasa perkahwinan, nak zuriat yang baik apa semua, selepas perkahwinan tanggungjawab. Annal husnul ikhtiyari li zaujati, antara selain daripada memilih isteri yang baik, daripada pemilihan isteri yang baik tadilah, selepas itu adanya satu tanggungjawab yang mesti dilakukan selepas daripada perkahwinan. Sebab itu pemilihan isteri yang baik ini ada kaitan secara langsung terhadap bagaimana bentuk kehidupan selepas daripada perkahwinan. Itu pasal Nabi menganjurkan kita supaya memilih isteri yang baik, kan? Bukan sekadar dia perempuan, bukan. Sebab itu kita akan menghadapi segala masalah selepas daripada perkahwinan itu berlaku. Bagaimana bentuk isteri akan mempermudahkan kita ataupun memayahkan kita. Itu semua bergantung kepada sejauh mana pemilihan seorang isteri, sebab nanti dia akan ada kaitan secara langsung dengan soal pentarbiahan di dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian apa yang suami perlu lakukan? Maka kata Fatihahkan, perlulah berbuat baik kepada isteri yang kita dah pilih tadi. Kita kena muliakan dia, bermuamalah dengan baik dengan dia, beri kepercayaan kepada dia, dan layanlah dia dengan baik, kerana Nabi kata khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Berbuat baiklah kamu dan berbuat baiklah kamu kepada keluarga kamu, termasuk isteri kamu, dan aku orang yang paling baik dengan keluargaku, kata Nabi SAW. Dan kata Nabi lagi, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum akhlaqan wa altafahum bi ahlihi. Sempurna sebaik-baik orang beriman ialah orang yang paling beriman, orang yang paling baik akhlaknya, dan yang paling kasih kepada keluarganya. Allah taqtasiru ala qatibiha ala alaqatil firash wasyahwat. Sebab itu hubungan kita dengan isteri ini kata Fatihahkan bukan sekadar hubungan atas tilam, bukan. Bukan sekadar, tetapi apa yang berlaku selepas daripada itu adalah satu tanggungjawab yang berat, satu tanggungjawab yang panjang. Wa inna ma yajibu an yatahaqqaq bainana qabla hadza. Selepas daripada itu, maka satu tanggungjawab yang akan berlaku ialah tatkala mana mereka akan beroleh hasil daripada perkahwinan mereka. Tanggungjawab kepada isteri, tanggungjawab untuk membina fikrah, untuk membina pemikiran yang baik dalam keluarga, bagaimana untuk menyebarkan kasih sayang, dan bahkan tanggungjawab yang lain mesti disusun dalam sebuah keluarga. Tanggungjawab waktu yang sama bagaimana untuk melaksanakan dalam rumah tangga tadi, bukan sekadar dengan fikrah yang baik, bagaimana nak menyuburkan ibadat bersama-sama, memikir dengan isteri macam mana nak beribadah sembahyang bersama-sama. Bukan suami je sembahyang, isteri tak sembahyang. Sebab itu kadang-kadang ada sesuatu yang tidak seimbang dalam rumah tangga. Apa dia?
Yang tidak seimbang, suami hanya memikirkan tentang syurga dia. Dia tidak memikirkan syurga buat isteri dia. Akhirnya tidak ada teguran-teguran yang baik kepada isteri daripada seorang suami. Tidak ada teguran. Sama ada isteri itu buat dosa, tak ada teguran. Isteri itu buat suatu kemaksiatan, tidak ada teguran. Sebab apa? Sebab boleh jadi suami memikirkan hanya dia sahaja yang nak masuk syurga. Lebih jauh daripada itu memikirkan tentang zuriatnya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita hadir dalam masjid, selain daripada kita memikirkan yang kita hadir, kita juga kena memikirkan bagaimana anak-anak kita juga kena berada di dalam lingkungan masjid ini. Boleh jadi kita kata dia budak lagi. Sebab ada satu riwayat hadis yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyegerakan sembahyang tatkala mendengar seorang bayi menangis, seorang budak menangis. Itu hadis yang sahih. Tatkala Nabi menjadi imam, Nabi menyegerakan solatnya kerana mendengar seorang kanak-kanak yang menangis. Apa maknanya? Maknanya ketika itu Nabi suka supaya budak-budak ini datang ke masjid. Kalau dia menangis, Nabi akan segerakan. Sebab Nabi kata ketika itu Nabi berada dalam merasakan perasaan seorang ibu yang sedang sembahyang, tiba-tiba anaknya menangis. Jadi dia pun akan rasa gelisah. Maka Nabi segerakan supaya ibu tadi tidak gelisah. Bukan soal anak. Ibu tadi tidak rasa gelisah dengan sembahyangnya itu. Jadi Nabi meringankan sembahyang. Itu imam memikirkan tentang makmum. Jadi sebab itu, kalau tuan-tuan rasa nak supaya imam cepat sembahyangnya, bawalah budak-budak. Lepas tu kalau tak menangis, cubit sikit bagi menangis, lajulah imam tu kan. Lajulah imam tu kan. Tu. Nak suruh cepat habis sembahyang. Tu. Sebenarnya itu imam pun dia dah tahu dah, sebab tu sebelum sembahyang dia dah pastikan makmum di belakang. Kalau dia tak pasti, dia akan toleh dulu ke belakang. Dia akan menghadap dulu tengok makmumnya. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang budak-budak apa semua. Maka sunnahnya menyegerakan sembahyang. Kalau ada kumpulan-kumpulan ini, tak payah nak panjang-panjang, kan? Cepat saja. Habis. Jadi budak pun suka pergi masjid. Kan? Ada satu tempat saya sembahyang, imamnya, orang panggil imam 9 harakat. Dia baca Fatihah tu, dia takbir tu dah lah imalah. Imalah tu maknanya dipanjangkan lebih daripada 9 harakat. Allah panjang. Allahu Akbar. Tu. Bila panjang tu, orang lama-lama orang kira berapa harakat. Dibaca Fatihah pun panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Lama-lama orang kira. Bismillahirrahmanirrahim. 9 harakat. Lama-lama orang panggil dia imam mana? Imam 9 harakat. Kampung tu terkenal nama dia imam 9 harakat. Jadi tengoklah ke belakang, tengok makmum, jangan panjang-panjang sangat, kan? Sebab budak ni dia jadi suka datang ke masjid. Pasal apa? Dia ada berada dalam lingkungan. Sebab sebelum ketika kita mati nanti, biar ada dalam kepala anak ni apa dia? Ayah aku dulu bawa aku ke masjid. Ayah aku dulu rajin bawa aku ke masjid. Jadi seorang ayah, dia bukan memikirkan diri dia sahaja nak masuk syurga. Fikir dulu, fikir juga anak juga perlu masuk syurga. Isteri juga perlu masuk syurga. Kalau di rumah, sembahyanglah berjemaah di rumah, kan? Jangan sembahyang seorang-seorang. Kadang sedih tengok suami sembahyang kat ruang tamu, isteri sembahyang kat bilik. Apa masalahnya? Dia kata masalahnya isteri saya ustazah. Saya ni cikgu biasa je. Dah kalau macam tu, suruhlah isteri jadi imam.
Macamlah cikgu tu tak baca Fatihah kan. Semua orang baca Fatihah. Sebahagian pula kata, saya boleh Ustaz. Jadi kalau imam Zuhur, Asar boleh lah. Kalau maghrib tu malu dengan isteri. Apa pula nak malu-malu? Jadi para hadirin sekalian, sebab itu bersedia menjadi seorang imam. Itu pasal dalam doa Nabi Daud alaihissalam, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, zuriat kami, sebagai isteri kami, sebagai penyejuk mata memandang. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam kepada orang-orang yang bertakwa. Paling tidak imam dalam keluarga. Dalam hidup ini kita pernah menjadi imam. Biar anak kita juga satu hari nanti dia akan jadi imam. Lingkungan mana? Kalau tidak dalam masyarakat, sekurang-kurangnya dalam rumah tangga. Tu kadang kita sedih. Tengok berhenti RNR kadang-kadang tengok. Allah masing-masing memilih sembahyang seorang-seorang masing-masing. Tidak memahami tentang nilai ganjaran pahala Allah nak bagi sembahyang berjamaah. Lainlah sembahyang sunat. Ini sembahyang wajib. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi. Sebelum daripada kita masuk tajuk yang baru, iaitulah saya mesti dapat menguasai diri. Ya, dapat menguasai diri. Wallahu a'lam. Ada nak tanya ke apa? Tak ada, insyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Cuma akan datang ni saya mungkin tak dapat bulan 7. Sebab saya ada program korban di Belanda, di Spanyol dan di Switzerland. Ada rakyat Malaysia di sana yang minta datang untuk buat program. Jadi saya pergi insya-Allah dengan pegawai zakat. Ada pegawai zakat di Selangor insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta alim, Allahumma anta arif, Allahumma anta fatih lana futuhal arifin. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. Ya Allah, ya Tuhan kami, seramai mana kami yang hadir pada malam ni, kurniakanlah kebaikan pada kami di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kurniakanlah kebaikan pada kami di hari akhirat nanti. Wa qina azabannar, dan tolonglah ya Allah selamatkan kami daripada api neraka-Mu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.